Buka lampu bagi api dalam tu. Lampu dalam tu pergi pasang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Doa yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang ke-52. Doa memperoleh takwa guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al asrara masyayikhina sariyatan fina. Allahumma ij'al asrara masyayikhina sariyatan fina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rahsia-rahsia guru kami sariyatan fina, berjalan di dalam diri kami. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk kepada doa yang ke-52, iaitu doa kita minta apa yang duduk dalam hati guru kita, apa yang duduk dalam hati-hati guru kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ia berada dalam hati kita pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ini penting untuk
kita mendapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rahsia-rahsia asrara masyayikhina. Rahsia-rahsia di sini ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang diertikan dengan taqwa, yang duduk dalam hati guru-guru kita. Kita minta semua itu berpindah ke dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama sekali, dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan, yang pertama sekali kita kena cari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali guru yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru yang soleh maknanya berjalan serentak di antara cakapannya dan tingkah laku dia, ataupun dengan makna yang lain, ia mengamalkan yang ia cakap, dia mengamalkan yang dia bercakap, ataupun dia kotakan yang dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu makna soleh. Sebab di sana ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmu dia. Ala Sayyidina Muhammad. Ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam bahasa yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmunya di lembah yang lain, dia di lembah yang lain. Ataupun dalam bahasa yang lain, orang Kedah kata tak bertadung di antara ilmu dan juga kehidupan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alim tapi tidak mengamalkan ilmu. Ilmu ni bila mana seseorang guru mengamalkan, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia menyampaikan ilmu kepada murid, maka murid mudah untuk mengamalkan pula ilmu yang diajarkan. Kalau semata-mata guru hanya bagi ilmu tapi dia tak mengamalkan ilmu tu, susahlah murid nak amalkan ilmu tersebut. Sebab ilmu ni dia ialah satu pemindahan dari dalam hati ke dalam hati. Itu ilmu. Ilmu ni kalau disampaikan masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, ialah dengan sebab ilmu yang disampaikan itu tak diamalkan oleh penyampai ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ilmu yang disampaikan itu dikotakan, maka berlakulah Bluetooth. Tak ada Bluetooth, kita tak dekat handset kita dengan handset dia, jadi berlakulah pemindahan ke dalam hati murid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, pertama sekali, setiap orang yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan ilmu kepada dia, dia hendaklah jadi orang yang mengamalkan ilmu. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala marah sangat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengapa kamu berkata yang kamu tidak buat?
Lima taqulu ma la taf'alun. Pasal apa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan 'inda Allah, besar sungguh kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, bahawa kamu lakukan, bahawa kamu katakan yang tidak kamu buat. Maka sebab itu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dimasukkan terlebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti mana kata ulama, fa'alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun min qabli 'ubadil wathan, akan diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Ni ancaman kepada orang yang mengaji tak buat ni. Kita semua ni, kita mengaji ni, kamu akan mengaji lagi, betul lagi. Wajib kita mengamalkan ilmu yang kita tahu. Kita tahu sembahyang duha tu ialah merupakan satu yang dituntut, kena sembahyang. Tahajud kena bangun, kena bangkit. Apa segala yang kita tahu, kita kena buat. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi orang Tuhan, disebut dengan Rabbani. Seperti mana yang Allah sebut, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kamu semua orang Rabbani, orang Tuhan. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita semua kena jadi orang Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sebab kamu duk mengajar orang Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan juga dengan apa yang kamu telah belajar. Maknanya ilmu ni kalau kita mengaji, kita kena mengamalkan. Kalau macam tu, ada orang kata, kalau macam tu ustaz, beratnya, baik susah mengaji, lagi teruk. Orang yang takut nak beramal sehingga dia kata tak mau mengaji. Kalau mengaji kena beramal, lepas tu kalau tak beramal akan diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Aku tak mau mengaji, lagi teruk. Sebab orang yang tak mengaji, dia masuk neraka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Berpandukan hadis yang Nabi sebut, uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal fuqara. Nabi sebut, diperlihatkan neraka kepadaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang ku tengok dalam neraka ramai orang-orang perempuan, ramai orang-orang fakir. Para sahabat tanya, aminal mal ya Rasulullah, orang fakir tu fakir harta ke Rasulullah? Nabi kata, la, wa minal ilmi, mereka fakir ilmu pengetahuan, tak ada ilmu. Tak ada ilmu masuk neraka lagi. Pasal apa? Bila tak ada ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak tahu apa suruhan Allah, dia tak tahu larangan Allah apa. Akhirnya yang Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang dia buat, dia masuk neraka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itu kita mengaji ni, sebab kita nak melepaskan diri kita semua daripada api neraka Allah. Sebab ilmu ni nur, ilmu ni cahaya. Maka semua anak-anak kena rasa syukur sebab ayah mak hantar kita mai ke tahfiz, ke sekolah agama, ke pondok. Salah Sayyidina Muhammad. Tidak ada jasa yang paling besar yang mak ayah kita buat melainkan hantar kita ke sekolah agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka telah buat satu pelaburan yang sangat besar. Mungkin dalam keluarga kita hak bongsu sekali, abang kakak kita tak dihantar ke sekolah agama, ke pondok dan sebagainya. Pasalnya masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu mak ayah kita Tuhan tak bagi hidayah lagi.
Dia nak nampak dunia lagi. Akhirnya di hujung-hujung anak dia kata, hal ni nak hantar pondok, ni nak hantar tahfiz, ni nak hantar ke sekolah agama. Berarti apa? Kamulah yang akan menyelamatkan ahli keluarga kamu semua. Allahumma salli ala sayyidina. Dan mengaji agama ni tak miskin, insya-Allah. Tak miskin. Kalau betul dia mengaji itu kerana Allah, dia tak akan miskin, dia akan kaya dunia, dia akan kaya akhirat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Mana ada tok guru miskin? Tak ada. Tok guru semua berharta. Sebab didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa satu orang sahabat Nabi bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas ni berkhidmat dengan Nabi daripada umur 10 tahun sampailah dia umur 20 tahun. Umur 10 tahun, cuba kat tengok siapa umur 10 tahun. Ada tak 10 tahun? Tak ada. Hak angkat tu hak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang akan nak angkat umur 10 tahun rupanya nak garu hidung. Sallallahu Sayyidina Muhammad. 10 tahun Sayyidina Anas mula mengaji pada Rasulullah. Mak dia bawa dia berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ni Anas anak saya. Saya nak bagi dia jadi khadam engkau Rasulullah. Khadam ni maknanya khadam kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah? Rasulullah ialah guru kepada manusia. Rasulullah ialah guru kepada manusia. Jadi dia hantar anak dia untuk jadi khadam kepada guru kepada semua manusia. Alhamdulillah. Dia ni ikut kita ni khadam apa? Khadam siapa? Kalau kita khadam manager bank, kalau kita khadam kepada pengurus ladang, jadi kita retilah bab-bab tu. Macam orang pergi jadi kuli Cina contohnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cina pemain kereta. Seorang Melayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pergi jadi kuli Cina, pergi kerja dengan Cina. Lama-lama dia akan pandai macam Cina. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang yang kerja dengan syarikat Jepun, lama-lama dia akan jadi otak Jepun. Orang yang kerja dengan Jerman akan lama-lama otak jadi otak orang putih. Segi kebijaksanaan, kepakaran dia. Orang yang khidmat dengan ulama akan jadi ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Tu kaedah dia. Ya subhanallah, sebab itu bila kita tanya guru-guru kita, orang pernah tanya pada Syekh Nuruddin hafizahullah, orang pernah tanya kepada almarhum Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, hafiz rahimahullah. Orang tanya, Syekh, kami nak tanya macam mana Syekh dapat ilmu? Jawapan mereka satu ya, khidmat. Mereka tak kata kami mengaji. Jawapan apa? Khidmat. Termasuk khidmat ni, termasuk mana khidmat ialah mai mengaji. Khidmat kata guru, tolong menghidupkan majlis ilmu. Tu mana khidmat. Lebih daripada tu, apa keperluan guru-guru? Sallallahu alaihi wasallam. Tu rumah 4 pintu tu. Kamu jangan duduk saja depan kamu asrama. Khidmat rumah ustaz-ustaz, sapu sampah. Siapa yang malu nak khidmat pada guru, Allah malu nak bagi ilmu pada. Mana Allah takkan bagi ilmu pada orang yang tak berkhidmat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tengok kata ustaz-ustaz kotak, khidmat ambil timba, basuh kata ustaz-ustaz guru-guru kita. Ilmu pindah macam tu. Jadi sebab itu tengok kepada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar, Allahumma salli ala sayyidina, gurunya Ibnu Umar, gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ni muridnya ialah Imam Nafi'. Imam Nafi' tak pernah
Ilmu Imam Nafi' ni gurunya seorang aja, Ibnu Umar. Tak pernah tinggal pengajian pagi, pengajian tengah hari, pengajian petang, pengajian malam, duduk dengan Ibnu Umar. Lepas tu apa keperluan Ibnu Umar semua dibuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua dibuat. Dia khadam waktu mengaji, dia khadam waktu lepas daripada mengaji. Dia bila mana kita duduk mengaji berteleku dengan seseorang guru, dia mengaji ni tak boleh duduk sat, dia kena duduk lama. Dia panggil tulul zaman, masa panjang. Bila kita duduk mengaji dengan ustaz tu, dengan tok guru tu, kita duduk lama, lama-lama kita akan cinta kat dia. Cinta tu akan dapat ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita mengaji sekolah. Mengaji sekolah ni macam duduk di pondok, duduk di asrama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai time nak cuti, kamu seronok nak balik. Seronok tak tahu nak habaq. Esok nak balik malam ni berbunga-bunga dah hati, syok nak balik. Baju tak basuh lah. Baju tu buh dalam beg, nak basuh di rumah. Tak mahu nak basuh, nak basuh di rumah. Seronok lah nak balik. Lepas tu bila dah balik cuti panjang, teringat sekolah pula. Macam tu nak kamu. Kalau macam tu kamu akan jadi ulama. Faham? Waktu duduk sekolah nak balik seronok. Waktu di rumah teringat pula sekolah. Allahumma salli. Teringat pula madrasah. Orang tu akan dapat ilmu. Tapi orang yang tak dapat ilmu, Allahumma salli ala sayyidina, nak balik seronok, nak main sekolah tak syok, tak dapat ilmu. Dia rindu pada kelas dia, dia rindu pada madrasah dia, rindu pada ustaz-ustaz dia. Nak mengaji, merasa lama sangat duduk rumah, nak main ngaji, akan dapat ilmu. Ya subhanallah. Jadi Imam Nafi' ni, dia punya duduk dengan Ibnu Umar sampai dia jadi seperti Ibnu Umar. Dia mengajak macam Ibnu Umar, tingkah lakunya sebiji Ibnu Umar, tiru semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok dulu almarhum Tuan Guru Haji Rafi'i, dia ialah murid pada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Dia punya mengaji dengan Tok Guru ni sampai dia tiru semua Tok Guru. Tok Guru Haji Omar Zuhdi, masalah saya, dia jarang pakai baju teluk belanga, jarang pakai baju Melayu. Dia selalu pakai baju kemeja. Tapi Tok Guru dah pakai baju kemeja, dua kancing bawah tak apa. Tok Guru Haji Rafiq ni, hak tu pun dia ikut. Dia nak bagi sama semua dengan Tok Guru dia. Ada satu orang pelajar, budak ni umur dalam 8 tahun. Ni ceritanya dalam 10 tahun dulu. Waktu tu saya, masalah Sayyidina Muhammad, kuliah ni orang buat CD. Jadi bila buat CD ni, orang buh muka, orang buh gambar kita depan. Ada satu orang budak tu, budak Langkawi, dia nak main dengan mak dia, dia nak main ke majlis pengajian saya tu daripada rumah, nak pi jumpa syekh. Dia kata di rumah ni, masalah Sayyidina Muhammad, di rumah dia pakai serban, macam saya pakai. Lepas tu pula depan ni cermin, dia tak CD tuan tu. Faham tak? Dia tengok sama tak CD dengan serban dia pakai. Faham tak? Macam tu dia akan dapat ilmu. Budak tu saya doa jadi ulama, insya-Allah. Maknanya kita ni, kalau kita duduk ni, kita nak sama macam ustaz kita, akan dapat ilmu. Salah senang. Jadi subhanallah. Tapi kalau sebaliknya, tu torik yang kita guna tidak melalui jalan yang telah dilalui oleh ulama-ulama yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Jadi doa nak dapat, kita bukan setakat kita nak tiru lahiriah, bukan setakat kita nak ikut hak lahir ni, hak zahir ni. Kita nak hak dalam hati Tok Guru tu. Macam mana perasaannya dengan Rasulullah? Nak rasa tak baca doa ni? Macam mana perasaannya dengan Allah? Macam mana perasaannya waktu mana dia bangun qiyamul lail? Macam mana perasaannya sewaktu mana dia berdoa? Apa yang dia rasa lah hati dia? Hati kita nak. Faham? Hati kita nak. Maka doa dia, Allahumma ja'al asrara masyayikhina. Ada seorang Tok Guru kami, musim tu musim Isra' Mi'raj, sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap tentang Isra' Mi'raj, dia menangis. Lah hati kita kata, Tok Guru rasa macam mana? Tak tahu dia rasa macam mana. Kita budak, kita tak kerti. Tapi waktu dia mengajak Isra' Mi'raj, dia menangis. Kita nak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi tidak ada seseorang yang memiliki takwa yang paling tinggi melainkan takwa orang yang takut pada Allah. Dan tidak ada yang paling takut kepada Allah melainkan para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu masuk rumah ustaz tu, cuba tengok derek gambar ulama, pasal cinta pada ulama. Dan sebaris atas itu semua guru-guru ustaz sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab apa? Sebab cinta. Ada satu orang guru tak pernah jumpa, dia mati dulu, dia syahid. Tu Tuan Guru Haji, Allahumma salli, Tuan Guru Haji Sulung, ulama Patani Darussalam, mati syahid, dibunuh oleh Siam. Satu masa ustaz pergi rumah satu orang, lepas kuliah, satu orang tu jemput makan nasi di rumah. Masuk rumah dia, tersegam gambar Tuan Guru Haji Sulung. Tengok gambar tu Haji Sulung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dub hati, amboi kemasnya Tok Guru ni. Tengok muka kemas tu hak belah tu, tepi pintu tu, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila tengok tu semangat, pasal apa aku rasa semangat tengok gambar dia. Dia gambar ni bagi peranan, bagi kesan. Kalau gambar tu memberi kesan, kita tengok gambar, macam mana kalau kita kita berdepan dengan dia. Sebab itu kata ulama, man lam yanfa'ka lahzu lam yanfa'ka lafzu. Siapa yang tidak memberi kesan kamu tengok tingkah lakunya, tidak memberi kesan juga kamu mendengar lafaz ucapannya. Orang yang kita tengok penampilan dia, kita rasa kesan, amboi, menusuklah hati, seronok tengok macam kita tengok video Habib Umar kan, gambar tengok ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cakapannya tentulah akan memberi kesan pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gambar memberi kesan. Satu masa tu, contoh macam mana gambar bagi kesan. Nabi Allah Yusuf, sewaktu mana dia digoda oleh Zulaikha, dia sudah nak jatuh dah pada perbuatan digoda oleh Zulaikha tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar gambar ayah dia. Jadi gambar ayah dan Nabi Allah Yaqub tu macam skrin di dinding. Tengok gambar ayah, akhirnya teringat pada Allah. Jadi Allah selamatkan daripada perbuatan yang jahat tu dengan sebab gambar, dengan sebab skrin yang Allah pancarkan gambar Nabi Allah Yaqub. Itu gambar. Kalau kita masuk rumah kita rasa letih-letih tengok gambar ulama, reda hati kita. Suatu mana saya pergi ke Mesir, kami ziarah tuan ulama besar di Mesir, iaitu Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Waktu ziarah dia,
dia suruh pi jumpa dia di rumah anak dia. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi kami pun tak pi rumah dia, pi rumah anak dia. Orang kata rumah dia tak besar mana, sempit. Jadi saya tak tahu. Akhirnya bila pi Mesir hak baru ni, kami pi ziarah dia di rumah dia. Waktu dia sakit tu, betul rumah dia sempit. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya bila pi ziarah rumah anak dia ni, masuk pintu, gambar dia sebesar-besar dia. Faham tak? Kita besar mana? Besar tu gambar dia. Anak dia buh gambar dia tu, masuk pintu, gambar dia terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang menariknya, dia pakai kepih hitam, beli di perkara beli. Baik. Apa faedah gambar tu? Gambar bila ada, gambar ulama bila ada di rumah, kita tak sanggup nak buat maksiat. Betul ya? Pasal gambar tu bila dia tengok macam tu, kita pergi kot ni, dia tengok kot ni. Kita pergi kot ni, dia tengok kot ni. Betul ya? Berani nak buat maksiat. Tu kelebihan gambar ulama. Satu masa tu, orang buat Lantuna Mahabbah di Stadium Sukan Menanti. Di antara gambar-gambar yang lepas tu, gambar saya. Habis daripada program, bismillah, anak-anak murid ni ambil gambar saya, Rumah Anis. Lepas ambil gambar saya, lepas buh di ruang tamu rumah mereka, anak-anak banat ni. Satu hari saya nak pergi rumah lepas, ada kerja, pergi dengan ustazah. Masuk saya pun tengok gambar saya takut. Kita main kot ni, dia tengok kot ni. Kita main kot ni, dia tengok kot ni. Tu gambar memberi kesan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka bayangkan kalau Tok Guru dalam hati kita. Adik ustaz waktu dia belajar di Yaman dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengah-tengah duk mengaji macam ni, ngaji dengan Habib Kazim. Tiba-tiba Habib Kazim tanya, hang nama apa? Dalam ramai-ramai tu dia tanya, hang nama apa? Adik saya kata, nama dia adalah Abul Hasan Asyadzili. Hebat nama Imam Syekh Abul Hasan Asyadzili, wali besar. Jadi kata dia, mai ni, mula pada hari ni hang tak sama majlis aku, hang khidmat aku. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pun khidmat Habib Kazim sebulan, basuh baju Habib Kazim. Dan dia kata pengalaman dia khidmat dengan Habib Kazim ni, basuh baju ni, lepas basuh baju yang paling penting apa? Buh sugi. Hak ni paling penting. Maknanya lepas basuh baju, serika baju apa semua, lepas tu buh sugi. Hak ni paling penting. Sugi ni paling penting. Pasal apa sugi paling penting? Siapa-siapa yang selalu bersugi, ketika nak mati esok, Allah mudahkan dia untuk kata la ilaha illallah. Ini kelebihan sugi ni. Cuma kat tangan siapa tak ada sugi? Selagi siapa tak ada sugi ni, tunggu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cakap ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni sana bawa halu ni, sugi ni. Supaya nak mati esok kita mudah untuk kata la ilaha illallah, insya-Allah. Sugi ni kelebihan dia, mata kita terang. Ayah ustaz dulu waktu mana dia mengaji, dia pakai spek tebal. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas dia mengaji, dia tahu kelebihan sugi, dia mula pakai sugi. Dan dia tak pakai dah beri gigi, Colgate tak pakai dah. Lepas-lepas dia pakai diguna sugi, dia kata dulu tengok elektrik, kalau buang spek nampak dua, tiang elektrik tu satu jadi dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas dia bersugi, tiang elektrik tu dari dua jadi satu lah. Tu kelebihan sugi. Sebab dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia
Gigi ni dia bersama dengan mata. Orat ataupun saraf gigi sama dengan mata. Sebab itu siapa-siapa nak mata elok, sugi. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau pada muda dan sugi, insya-Allah tua taklah seteruk orang yang tak sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insya-Allah tu kelebihan sugi. Betul orang kata, doktor kata, kalau sakit gigi, jangan cabut gigi waktu sakit. Nanti mata kita tak nampak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, jadi rasa-rasa yang Tuhan buh dalam hati guru kita tu kita nak rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mudah ya baca doa ni. Bila kita baca doa ni, Allah jadikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi kita tu akan terdorong suka mendekatkan diri di majlis ilmu, suka belajar dan suka meniru perangai-perangai para ahli ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Allahumma ij'al, wahai Tuhan, jadikanlah asrara masyayikhina sariyatan fil. Dia baca dah doa ni? Dia baca tak? Baca doa ni nanti ingat. Jadikan doa yang paling wajib sekali. Allahumma ij'al asrara masyayikhina sariyatan fina. Maknanya Allahumma ij'al asrar, rahsia-rahsia, bukan satu rahsia, beribu rahsia dalam hati guru kita. Rahsia dia dengan Tuhan, rasa dia dengan Rasulullah. Kita nak rasa tu. Masyayikhina, jamak perkataan syekh, guru-guru kami. Kalau kita mengaji dengan ramai guru, jadi kita akan dapat rahsia-rahsia yang banyak daripada hati-hati guru-guru kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sini ada satu pengumuman dan pemakluman. Pondok Darsa, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala telah melangkah lagi ke satu ke langkah ke depan, iaitu kalau sebelum ni masalah Sayyidina Muhammad, kita keluarkan produk-produk minuman untuk kesihatan seperti kopi, syair, mat ataupun bali, kemudian koko. Dia semua tu masalah Sayyidina Muhammad, dia ada orang-orang dia. Ada orang suka kopi, ada orang suka holik, ada orang suka koko. Jadi semua yang kita minum tu baik untuk kesihatan kita. Ada gam Arab untuk melawahkan pembuangan dan sebagainya. Masalah Sayyidina Muhammad menguatkan minda pula gam Arab tu. No, kalau kita makan koko, jadi koko kita tu bukan koko macam Milo. Milo tu bohong kita. Dia kata Milo sihat dan kuat. Ada apa lah Milo agak? Dia ada gula. Tu mudarat tu. Salah. Tapi kalau koko kita, kita tak pakai gula biasa, kita pakai gula perang. Jadi masalah kita tak pakai gula yang mudarat, kita gula yang diproses, yang putih tu. Tu kalau kita minum gula banyak, anti mudarat. Dalam tu pula kita ada masalah Sayyidina Muhammad, ada gam Arab, otak jadi cerdik. Cerdik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Alhamdulillah. Tu selepas daripada kita melancarkan ayat 30 juzuk Al-Quran. Ayat Ma'ul Hayah tu sangat baik, sebab ayat telah dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Dan sepatutnya kita tak minum ayat lain, dan kita minum ayat tu ayat yang paling bersih, ayat yang suci, daripada kita minum ayat biasa-biasa yang tak ada kesan seperti mana Al-Quran di dalam dia. Jadi sepatutnya ayat tu je kita minum, insya-Allah. Kemudian alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, pada hari ini ada satu perkembangan yang Allah bagi kepada Darsa, iaitu kita keluar minyak Injil. Ni bagi ayat, ni bagi kereta minum pula. Kereta tak boleh minum. Kereta dia bergerak dengan minyak Injil. Kita nak tunjuk sikit lah. Ni kita punya Darsa
Look, nampak tak darsa? Pelik darsa tu. Macam mana pondok buat keluar minyak pula ni. Hak ni untuk apa ni, fully synthetic. Ni kereta-kereta yang sisi tinggi lah. Hak ni untuk semi sintetik. Mereka tak tahu apa lagi, tak ada kereta lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan, kelebihan minyak enjin ni ialah kereta jadi laju. Laju sebab dia smooth, dia lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kereta yang bunyi ingat-ingat tu, enjin seperti tak bunyi, punya lembut. Alah, ni saya pakai pengalaman apa ni, kereta-kereta saya. Macam mana ustaz boleh, masalah saya nak boleh buat keluar minyak enjin ni? Sebenarnya Allah Maha Kaya. Saya jumpa dengan satu orang hamba Allah yang belajar di India. Dia ni sebab mengaji di India, dia mengaji kat tok guru dia. Lepas dia mengaji hal lain-lain ni, ilmu-ilmu ulama India ni, akhir tok guru dia kata, handa tak aku nak bagi satu ilmu kat hang. Ilmu buat minyak enjin. Buat main. Ulama hadis pandai buat minyak enjin. Ni hebat ni, barakah ni. Ulama hadis pandai buat minyak enjin. Tak heran ilmu yang mereka memperolehi, ilmu yang mereka dapat daripada sumber yang terdahulu. Dalam ilmu Islam dia ada ilmu kimia, contohnya ilmu kimia dan sebagainya. Sebenarnya kemajuan dunia ni ialah bersumber daripada ulama-ulama Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi lepa ni, ulama-ulama India, ulama hadis ni, mereka turut mengaji. Bukan sekadar ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, apa semua ni. Mereka turut mengaji ilmu dunia ni. Alhamdulillah, salah Sayyidina Muhammad, selepas beberapa bulan proses jalan, alhamdulillah dah telah ada Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Kita cari modal sikit, alhamdulillah kita keluarkan minyak enjin untuk kereta pula insya-Allah. Jadi insya-Allah ni ialah pra-launching sebelum kita nak melancarkan pada hari Sabtu ni, 26 hari bulan ni insya-Allah. Jadi kita buat launching di Hotel Raya. Dulu dia panggil Hotel Tabung Haji, dekat dengan airport tu. Jadi kita panggil press. Press pun kita panggil akhbar, mai buat liputan kita punya minyak enjin. Minyak enjin orang lain 10,000. Selalu 10,000 kilometer. Minyak enjin kita boleh pi 15,000. Alhamdulillah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tentulah luar biasa, tentulah menjimatkan kan. Jadi bukan sakat Allahumma Sayyidina Muhammad, kereta apa ni boleh laju. Bukan sakat tu, minyak jimat. Minyak jimat. Kereta saya tu, kereta hitam tu, Salah Sayyidina Muhammad, dia sebuh minyak di Gurun, pusing balik ke Baling, mai balik ke Kuala Nerang ni, jadi setakah turun. Patutnya dia turun banyak takah. Allah kata betul-betul jimat. Salah Sayyidina Muhammad. Itu pengalaman. Jadi kita bawa kereta pun kita rasa macam meluncak lembut dari kereta tu. Alhamdulillah. Jadi bila saya cerita ni, tuan-tuan tak boleh dengar saja, tuan-tuan kena try. Kalau dengar buat bodoh tu, jadi tak faham, tuan-tuan kena beli. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi lagi insya-Allah admin kita akan buat link, tuan-tuan buka link tu tengok, insya-Allah sangat berkesan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati ulama India yang bagi ilmu ni kepada kita. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi insya-Allah salah Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti tuan-tuan tengoklah dalam page tu akan naik semua ni, tuan-tuan boleh baca insya-Allah. Kita buat keluar juga apa dah panggil ni, full booster. Ni bukan cucuk booster ni.
Hak ni buh dalam tangki minyak. Bulan tangki minyak pun sangat hebat kesan dia. Luar biasa, insya-Allah. Jadi untuk tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita hadiah Fatihah pada insan agung Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, Allah SWT majukan produk kita untuk membangunkan pusat pendidikan Islam, iaitu pondok ataupun madrasah-madrasah di bawah darsa di seluruh tanah air, insya-Allah. Kita hadiahkan Fatihah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca sikit penaja yang menaja majlis kita pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup infak Masjid Darsa 1, 2, 5, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Grup Saham Akhirat Taman Kemuning Kulim, sedekah daripada pembeli-pembeli kismis Minda Al-Hafiz Muhammad Aizat Imran. Seterusnya almarhum Nurmala Hashim dan keluarga Kajang, Azidah Abdul Muiz Baharul Aizat dan keluarga daripada Taman Kirara Puchong. Siti Muzalifah binti Muhammad Ghazali, Pengkalan Hulu Perak. Seterusnya Nur Akmar Abdul Rashid, Bukit Mutajam. Lin Manaflin Shah Alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syafian binti Abdul Rahman, arwah Cik Engkuyah dan Megat Hitam dan kaum kerabat, serta hamba Allah Min Azirah binti Muhammad Mukhtar, almarhum Haji Azmi dan keluarga daripada Kulim, Cik Mah Ahmad Gombak, Puan Nurida dan suami dan seluruh keluarga. Seterusnya Rozita dan keluarga, Rozani Nasruddin Ceras, Nur Azaz keluarga, Hasina Shah Alam, Suhaila Palabatah Pulau Pinang, Saimah binti Nurdin dan keluarga Ceras KL, Salasiah Makdad Kampung Gajah Perak, Rozita dan keluarga, Marina dan Alisha Taman Permata KL, Zarina Abdul Zahid Bandar Baru Kedah, Zaitun Ismail Sungai Dua Batawas, Hasrul Nurizwan bin Nurdin dan Siti Hajar binti Ahmad, Zarihan Sa'ad dan keluarga, dan Pawan Mahmud, Fizah dan keluarga Kampung Raja Uda, Suzi keluarga Kajang, Salbiah Jamil Sabah Bernam, Rokayah Haji Muhammad Kuching, Nurzaniah binti Abdul Jalal Farid Sulung Batu Pahat, Sabiah binti Rapah keluarga Selangor, Adam Zafri bin Amir Aizat. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah yang berkekalan pada penaja-penaja kita. Allah angkat kedudukan mereka, Allah mudahkan urusan dunia mereka, Allah mudahkan urusan akhirat mereka, Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
289. Ini 179. 10, kami 15. Duduk 15. Sama. Yang ni fully, yang ni semi. Fully. Jam. Baik.